Istimewa di MHI Khamis 20 Oktober 2022. Keunikan padi di dalam sekolah. Ikuti kisah sebuah sekolah di Port Dickson, Negeri Sembilan yang mempunyai petak sawah dalam sekolah bagi tujuan pembelajaran yang menyeronokkan. Awas predator atau pemburu senyap di media sosial yang mengintai kanak-kanak dan remaja bawah umur untuk dijadikan mangsa. Dan bersama rapper Yoni Boy yang dengannya kecewa. Kenapalah dia kecewa agaknya? Okey, Assalamualaikum, kembali bertemu dalam MHI Malaysia hari ini. Dan hari ini hari apa? Hari ini hari Rabu. Betul ke? Selasa? Rabu kan? Khamis dah kita 20 hari bulan 10. Kenapa setiap hari Khamis akan bertemu dengan Ani Wizati? Dia memang macam itu kot sebab hari yang mulia. Malam ini malam Jumaat kan? Yeah. Semoga kita merancanglah kebaikan. Dan sekarang ni pun kita tengok banyak perkara yang akan berlaku dalam negara. Mungkin ramai tak sabar untuk mengetahui bila tarikh untuk mengundi. Betul. Itulah yang menjadi kemuncak kepada pemikiran kita sekarang sebab ia melibatkan bila terbentuk kerajaan akan berlaku tentang perubahan dasar. Dan anda pun pastinya yang walaupun duduk mungkin di ibu kota tapi daftar mengundinya di tempat lain. Betul. Dan itu pastinya anda sendiri kena periksa. Lebih-lebih lagi undi 18 telah pun dilaksanakan dan kali ini kita melihat kepada ramai yang nak turun mengundi, terutama sekali golongan muda. 69 juta katanya akan bertambah untuk pengundi baharu dan juga golongan muda. Dan katanya walaupun peratusan tak tinggi, Fetri, itu akan menjadi penentu kemenangan maupun kekalahan sebuah kerusi di Itulah Parlimen. dia. Sekarang ni jangan pandang enteng kepada mereka yang 18. Betul, dan gerakan mungkin ada, mereka ni. Dan juga kepada makcik-makcik. Makcik-makcik ni ada kuasa yang besar untuk membuat perubahan juga. Mereka yang sebelum ini menjadi lalang akan menentukan kita sembang politik pula. Betul lah. Tunggu je. Tapi itulah yang bermain di minda. Okey, tak apa, nanti kita kongsikan. Di korporat kan semua orang berbincang tentang itu sebab ia melibatkan banyak hal yang akan berlaku. Okey, baik. Hari ini juga kita nak libatkan hal yang penting untuk dibincangkan. Terutama melibatkan tentang kita ni ialah bila kita sayang seseorang, anak ke apa ke semua, kita ada keinginan macam nak berkongsi. Betul. Tapi semua yang terlalu mungkin over akan ada impak dan implikasi. Ya, kegairahan kita untuk berkongsi di media sosial lah, di mana lagi kan. Selalunya kalau mungkin dahulu kala, walaupun kita gairah dengan kecomelan anak-anak tu, mungkin ada gambar yang dalam bentuk album dan sebagainya, barulah dapat tengok wajah anak. Ada pula spekulasi mengatakan yang sekarang ni tak share gambar anak pun jadi isu juga. Kongsi gambar anak pun jadi isu kerana ada pemburu senyap di media sosial. Itu yang kita nak akan bincangkan, jenayah seksual terhadap mereka yang bawah umur, terutama sekali kanak-kanak. Itu dia. Sebab kadang-kadang ada ibu nak berkongsi tentang anaknya yang mungkin ada penyakit kulit ya. Betul. Ibu pun tergamak kongsi di bagi tertentu, di perut ke, di belakang ke, dan ini akan menarik perhatian mereka yang memang sukakan. Imajinasi mereka berbeza. Kadang-kadang kita tengok tak ada apa pun. Betul. Bagi kita tak ada apa-apa. Tapi bagi mereka itu merupakan satu perkara yang boleh menaikkan nafsu mereka. Itu yang kita khawatir. Kita akan bincangkan nanti di segmen yang kedua. Tapi di awal ini kita nak kongsikan juga cuaca. Pastinya anda nak tahu bagaimana keadaan di Malaysia. Ini dia rata-rata. Kita tunjukkan sedikit bermula di kalau sini ya, anda dapat saksikan Kuala Pilah. Tak nampak macam cikgu statistik. Kan biasa dah lama mungkin idamkan di kuliah. Yelah, kan bila lagi Fetri di sini saja kita dapat. Ini dia rata-rata. Saya pusingkan sedikit, anda mungkin boleh melihat kawasan anda. Kuantan saja nampaknya hujan sedikit. Rata-rata di tempat lain cuaca baik dengan suhu antara 24 hingga 28 darjah Celsius bercahaya dan program pun banyak sebab kita perhatikan sekarang ni Oktober, nanti November saya kira masih lagi tentang politik, orang akan berkempen, banyak program-program yang berunsurkan kepada pilihan raya. Jadi semua program akan cuba diselesaikan pada Oktober ini. Ya, sebelum monsun timur laut seperti mana yang dititahkan oleh Yang di-Pertuan Agong kita juga, pastinya kita harapkan agar hari ini ini dia di Utusan Malaysia Alang-alang tu kita nak kongsikan juga sebelum 15 November paling ideal. Apa yang dikabarkan di utusan online, maaf ya sekali lagi. Okey, tarikh paling ideal untuk mengadakan pilihan raya umum ke-15 adalah sebelum 15 November, sebelum negara memasuki monsun timur laut, selain selaras dengan titah Yang di-Pertuan Agong. Itu dia adik, kalau 15,000 bulan berapa hari apa? Tolong tengok di kalender. Dia nak pergi tengok kalender pula. Okey, hari mengundi diketahui tengah hari ini. Saya kira semua media sosial akan bersedia dengan kita pun tahu ada
peminat-peminat yang penyokong, mereka yang merancang untuk pulang ke kampung. Ya, sebab mungkin ada orang lain dia punya bentuk sokongan dan inilah yang akan terjadi nanti. Ya, nanti akan disiarkan di TV3 untuk pengumuman tarikh PRU. Kalau anda tengok di sini banyak juga komen yang mengatakan ada nak minta juga buat bulan 12 sebab apa cuti sekolah. Memudahkan. Tapi sekarang ni perkara yang pertama ataupun fokusnya adalah kita nak elakkan daripada banjir dengan keadaan cuaca yang tak mengizinkan. Nanti lagilah ramai yang tak boleh turun mengundi. Itu dia. Walaupun kita semua perlu mengundi dan juga ambil tahu tentang literasi politik, tapi saya syorkan tidak berbincang dalam kelompok WhatsApp keluarga ke. Tak mahu politik menghancurkan sebuah ikatan. Kena pandai-pandai dan juga cakna ubah paradigma dalam politik. Persoalannya di sini siapa yang kita nak mengundi? Lagi-lagi anak muda kan. Sekarang ni dah fasa kena ambil tahu. Bila dah keluar nama calon nanti, anda kena ambil tahu siapa yang bakal dipilih sebagai pemimpin kita. Baik. Kita nak kongsikan seterusnya. Kali ini pasal padi. Ada sikit pantun tak tentang padi? Okey, biasa kalau dalam lagu pun ada. Mengindang-indang padi huma, mengindang dalam tampian, memandang-mandang hati kama, memandang dalam renungan. Tahu tak apa itu hati kama? Hati kama tu bukan hati saya, kan? Ada kaitan hati yang ingin dicintai. Okey. Mana tahu. Okey, itu dia. Itu padi huma. Padi kita cinta. Nak bercerita tentang kotak padi yang diadakan di dalam sekolah dan sebenarnya sejarah kawasan sekolah ni pun memang sejarahnya kawasan yang menanam padi. Bukan nama sekolah je macam tu tapi memang betul-betul realiti. Disebabkan sejarah itu, sekolah pun dinamakan sebagai Sekolah Kawasan Padi. Okey, dan ini juga menunjukkan bahawa mereka dapat praktikal, dapat udara yang segar, dapat ilmu yang di depan mata, bukan hanya di atas kertas. Okey, kita ada wartawan kita iaitu Afiq berkongsi tentang SK Kampung Sawah di Port Dickson Negeri Sembilan untuk tetapan anda. Saksikan. Sekolah bukan sahaja sebagai tempat untuk menimba ilmu pengetahuan, tetapi juga mempelajari kemahiran yang berguna dalam kehidupan seharian dan masa depan. Untuk itu, pelbagai usaha dilakukan pihak sekolah bagi memastikan sesi pembelajaran bukan sahaja berkesan tetapi juga menggembirakan. Seperti di Kampung Sawah Chuah Port Dickson, pengurusan sekolah kebangsaan di kampung ini menggunakan pendekatan yang agak berbeza dalam mendidik pelajarnya. Di bawah seliaan Guru Besar Nur Asharuddin Hamzah, 58 tahun, yang sudah berkhidmat selama 33 tahun, penukaran satu plot tanah di sekolah berkenaan yang berkeluasan 30 meter persegi untuk dijadikan petak sawah adalah hasil usaha guru dan juga murid-murid di sekolah itu. Bila kawasan ini sentiasa berair dan seolah-olah terbiar begitu saja, jadi saya ambil inisiatif cuba untuk menjadikan dia sebagai satu kawasan untuk penanaman padi lah, walaupun secara mini. Alhamdulillah hasilnya menjadi dan boleh memberi manfaat pada murid-murid yang ada ni lah. Di samping itu saya juga cuba menceriakan kawasan yang agak orang kata terpencil dan tidak begitu cantik. Jadi saya optimumkan kawasan yang ada sekolah ni supaya lebih ceria dan menarik. Dengan bantuan tenaga pengajar dan murid sekolah, projek petak sawah yang dimulakan pada tahun lalu akhirnya berjaya membuahkan hasilnya. Sebanyak 3 hingga 5 kilogram padi berjaya dituai pada 2 kali tuaian yang lalu. Pokok padi ringan jenis Impari 32 ini kebiasaannya banyak ditanam di Indonesia. Selain dapat mengetahui bagaimana beras yang dimakan setiap hari dihasilkan, pelajar di sekolah ini turut dapat mempelajari musuh tanaman serta perkara lain yang berkaitan dengan padi. Bagi pelajar tahun 6, Kamalia Akilah Muhammad Hairuddin, peluang mengusahakan petak sawah ini adalah sesuatu yang mengujakan. Sementara bagi rakannya Hilmi Hamizan Faizul, penglibatannya dalam projek sawah mini ini banyak mengajarnya pengalaman baru. Walaupun tinggal di kampung sawah, namun kebanyakan mereka tidak pernah melihat pokok padi sehinggalah petak sawah mini diwujudkan di sekolah itu. Saya dapat tahu cara nak menanam padi dan macam mana padi boleh hidup. Saya dapat melihat padi yang subur dan saya boleh melihat serangga yang boleh merosakkan padi. Kewujudan sawah mini ini bukan sahaja sinonim dengan nama sekolah berkenaan, malah mengembalikan nostalgia bagaimana kampung itu mendapat nama walaupun kini sudah tiada lagi penduduk yang mengusahakannya. Sinonim dengan nama sekolah. Kerana sekolah kebangsaan Kampung Sawah, jadi ramai kadang dalam kalangan mereka datang sekolah
mana sawah. Sebenarnya kampung ni pun tidak ada sawah. Kami cuba merealisasikan sawah tu wujud di sekolah ni. Dan sekurang-kurangnya apabila ada orang datang mana sawah, kami akan tunjukkan sawah yang ada. Bagi menambahkan lagi keceriaan di kawasan ini, pelbagai peribahasa berkaitan padi turut diletakkan pada dinding bersebelahan petak sawah sebagai ilmu tambahan yang boleh dipelajari bersama-sama. Yang pasti, usaha kecil ini telah berjaya menukar kawasan yang selalu becak dan terbiar menjadi medan pembelajaran yang berguna pada murid-murid di sekolah. Okey, Cik Anim, Ya, saya. nampak tak petak tu? Ada macam pagar kan? Sebab tu orang kata harapkan pagar macam makan padi. padi. Sama topik kita hari ini pula. Betul? Kita harapkan orang tu macam baik, mungkin gurunya, mungkin Harapkan orang tu pembimbingnya. menjaga kan. Tapi tak sangka, ya Allah, dia boleh buat macam tu sekali. Betul. Kalau nak saksikan drama ni, anda kena ikuti kami. Sebab kita nak rehat seketika Okey. kembali selepas ini hanya di Malaysia hari ini. Ya, saya aware. Saya memang aware. Sebab tu kalau saya nak post gambar anak-anak saya pastikan dia orang guna pemakaian yang proper. Even though yang baby pun saya tak akan post kalau yang macam ni. For example lah, saya tak akan post dekat sosial media. Sebab daripada benda ni kita fikir dia remeh. Tapi bagi setengah orang mungkin dia akan yang individu yang cenderung untuk benda-benda yang kita faham lah kan, pedia ni, okey, itu dia lebih suka. Aware lah, sebab kita tak boleh percaya lah. Saya tak sangat upload. Sebab apa? Maksudnya tak nak saya jaga saya punya privacy lah. Jaga saya punya privacy lah. Apa sedap? Oh, sedap. Sangat sedap benda tu. Macam abang, kalau abang post dalam social media, abang akan tengok gambar tu macam mana. Mula-mula lah. Dia macam kalau tak berbaju ke apa kan, itu sensitif sikit lah. Tapi kalau macam dah pakai baju tapi tengok pula kat mana kita nak post. Macam kalau contoh Facebook ke apa, mungkin lebih banyak kita punya saudara mara, so tak ada masalah lah. Baru-baru ini, tular perbualan child grooming yang dikatakan berlaku antara seorang pendakwa selebriti terkenal bersama seorang pelajar sekolah menengah yang masih di bawah umur. Kes itu hangat diperkatakan dan sedang disiasat di bawah Seksyen 14A Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017. Apabila mangsa melibatkan seseorang yang masih di bawah umur, pemangsa digelar sebagai pedofilia kerana keinginan untuk mengadakan sebarang bentuk hubungan secara seksual dengan mereka yang di bawah umur, terutama golongan kanak-kanak. Pada tahun lalu, Polis Bukit Aman merekodkan sebanyak 2,436 kes jenayah fizikal dan bukan fizikal terhadap kanak-kanak dilakukan oleh pedofilia sejak 3 tahun lalu. Berdasarkan statistik, kes berkaitan pedofilia didapati bertambah setiap tahun. Pada 2020, sebanyak 993 kes gangguan seksual fizikal pada kanak-kanak berlaku berbanding 732 kes pada 2019 dan 591 kes pada 2018. Manakala kes gangguan seksual bukan fizikal pada kanak-kanak meningkat kepada 51 kes pada tahun 2020 berbanding 13 kes pada 2019 dan 18 kes pada 2018. Aplikasi sembang di media sosial menjadi platform yang paling banyak digunakan dalam eksploitasi seksual membabitkan mangsa bawah umur. Berdasarkan statistik Bahagian Siasatan Jenayah Seksual, wanita dan kanak-kanak di 11 Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman sehingga 18 September tahun lalu, sebanyak 958 kes seksual melibatkan mangsa bawah umur menggunakan aplikasi di media sosial. Penggunaan media sosial dengan aplikasi sembang menjadi sasaran pedofilia untuk menjerat mangsa secara sembunyi dan golongan bawah umur, terutama kanak-kanak yang gairah menggunakan aplikasi sebegini. Tidak sedar, mereka boleh menjadi mangsa. Secara tidak langsung, bahaya pemburu senyap di media sosial ini tidak boleh dipandang remeh.
sebagai pengguna terutama ibu bapa, adakah selamat menggunakan platform digital untuk menyimpan segala memori terutama gambar dan video bersama anak-anak? Kerana kelak mungkin secara tidak sengaja boleh membuka peluang kepada mereka yang tidak bermoral menghendap dan menjejak mereka yang diingini terutama kanak-kanak sehingga boleh menjadi mangsa. Baik, mukadimah yang begitu mendalam, kita dapat gambar yang cukup tepat tentang topik pada pagi ini. Dan kita nak bersama dengan mungkin Anim dapat perkenalkan yang pertama. Baik, saya perkenalkan Dr. Hilwa Abdullah Muhammad Noor, pensyarah Pusat Kajian Psikologi dan Kesejahteraan Manusia dari UKM. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Doktor, terima kasih bersama dengan kami dan juga tidak perlu lagi diperkenalkan. Kamal Effendi, pengelisa jenayah. Okey, lain sikit image dia untuk pagi ni. Ada perform ke lagi? Mana tahu ada sikit lah. Ada. Okey, terima kasih kalian berdua bersama-sama dengan kita. Pastinya ini satu topik yang bukan lagi ringan, bukan lagi perlu dipandang remeh. Sebab setengah macam bila dah berkali-kali kita bawakan tentang topik ini, mereka rasakan macam ala benda yang sama. Tapi setiap kali itu juga kes makin meningkat seperti mana statistik yang kita saksikan sebentar tadi. Mungkin doktor boleh mulakan sedikit dengan pengenalan awal berkaitan dengan bagaimana sebenarnya yang perlu kita fahami dengan lebih dalam lagi berkaitan dengan pedofilia. Alright, terima kasih banyak Nim dan Fitri. So kalau kita tengok intro tadi pun awareness tentang pedofilia pada penonton-penonton yang mereka interview tu kan. So itu sebenarnya satu indikator yang baik yang mana kita tahu rakyat, masyarakat kita, community kita, society kita semakin cakna dengan istilah pedofilia sebab cabaran kita the people in the profession ni adalah untuk meningkatkan kesedaran ataupun nak tahu sebenarnya apa nama ni membawa apa. So pedofilia tu kalau kata kita sekarang ni dengan kes yang dibincangkan waktu sekarang ini adalah suatu istilah yang diketahui umum lah. So kalau kita tengok pedofilia, dia adalah suatu kesedaran mental, salah satu kesedaran mental yang berada di bawah kesedaran parafilia. Parafilia ni, Anim, dia suka orang individu yang tertarik secara seksual kepada objek-objek. Okay, objek satu kalau fetish lah kan Cik Amal kan. Dan kalau kepada kanak-kanak itu yang dinamakan pedofilia. Sebab pedo adalah perkataan berasal daripada Greek. Pedo bermaksud kanak-kanak dan filia adalah a friendly love, a relationship. So itulah timbulnya istilah pedofilia dan individu yang mempunyai sexual orientation yang sebegini dia terbalik daripada normal individu. Itu yang kita boleh kategorikan mereka sebagai mempunyai mereka adalah pedofil lah. So dari segi istilah betul. Mereka adalah abnormal dari segi itu. Tapi itu sebab kalaulah ada simptom orang ni pedofilia senang kita tahu ya. Betul. Tapi orang ni memang tak nampak langsung dan hanya mungkin gerak kerjanya ataupun sejarah pencarian di internet saja yang menunjukkan dia ni cari apa untuk memuaskan nafsu. Baik Kamal, sering anda wawarkan tentang ruang dan peluang. Ya, sebab kita hidup di zaman bermasyarakat di laman sosial ya, yang menunjukkan tentang kelahiran, tentang perkembangan anak. Tapi ramai orang yang menjadikan itu sebagai ruang untuk mereka mendapatkan mangsa. Dan bertambah kalau macam ada akaun sendiri ke, jadi dia cuba untuk bermula adalah permainan dia untuk mendapatkan kanak-kanak berkenaan. Setuju. Nombor satu, kalau dulu punya secara tradisional dia terpaksa mencari satu mangsa spesifik kepada mangsa tu, kemudian dia kena pujuk, kena rayu, kena apa misalnya jenis yang inilah flirtatious ni. Tapi sekarang tak perlu. Hanya tekan satu butang 10 orang mangsa. So dia macam tebal jala lah. Tebal jala kalau dapat satu okey lah. Kalau dulu segala daya usaha ni tumpu pada satu. Ambil masa katalah 2 minggu untuk lunturkan pertahanan kanak-kanak tu. Tapi sekarang ni dengan adanya platform ni, jadi penjenayah juga dia tak buta IT, celik IT Jadi dia gunakan platform yang sama dan malangnya yang digunakan bukan setakat chat room yang fizikal kita nampak, tetapi juga ruang sembang misalnya dalam permainan ini juga diguna pakai. Cuma umum ni kadang-kadang sekolah kami berdua ni berbeza. Sekolah ni sekolah mental, okey. Subjeknya adalah mental, dia ni ada penyakit tetapi dia dalam bidang jenayah dia tidak melihat dia sebagai penyakit. Bidang jenayah melihat sama ada dia bertanggungjawab atau tidak, sama ada dia ada buat persiapan, persediaan, percubaan Sebab itu bila tengok nombor yang angka yang tinggi tadi,
bagi saya lah, saya setuju apa tadi, usaha memang sentiasa dilakukan daripada 2001 sampai sekarang. Berterusan Jabatan Perkahwinan Wanita, Kementerian Wanita ni khususkan bagi ini. Saya sendiri terlibat. Minggu lepas, dalam minggu ni kita baru launch satu lagi, Jelajah Remaja Prihatin, pasal address isu-isu macam inilah. Sebelum tu dalam town hall meeting dengan komuniti kita buat juga. Sebab ada dua jenis kelompok sebenarnya kalau kita tengok cara kasar ni. Satu jenis yang suka serang hendap. Okey. Dia tunggu masuk, serang. Tak kisah membujur lalu melintang patah. Lepas apa yang ada, sailang semua sekali. Second one, dia jenis yang memang dia tak tunggu masa. Dia suka namanya memikat. Jalan memikat tu yang seronok tu. Maknanya dia ada sasaran dia. Dia target. Dia bukan nak sasaran tu. Dia nak jalan memikat tu yang menyeronokkan dia, yang give cabaran thrill yang ada dalam thrill. Itu yang membangkitkan segalanya. Dia manusia normal macam kita, tapi kecenderungannya daripada kanak-kanak. Jadi kalau bukan sembarang kanak-kanak, kalau setakat boleh dapat kan, susah. Dia suka yang tarik tali. Perjalanan tu yang menyeronokkan. Journey untuk dapatkan. Betul. Carry. Okey, kalau kita saksikan tadi statistik dan juga ada juga kenyataan daripada orang awam mengatakan kalau anak dia pakai mungkin yang seksi, yang nampak macam menggairahkan, itu tidak post, tidak diletakkan di dalam Facebook dan sebagainya. Cuma persoalannya di sini, kalau mereka, contoh kita ambil kes rogol, ada juga kes rogol yang melibatkan mereka yang bertutup-litup, bertudung dan sebagainya. Jadi adakah sama yang kita boleh kategorikan kepada pedofilia ni? Kalau anak tu pakai yang elok, tutup lengkap baju pun, dia tertarik bukannya seksua semata, tapi personality ataupun bentuk badan ke. Itu yang kita kena tahu definisi, sebab bila pedofilia ni adalah sexual orientasi, it's a sexual disorientation kalau individu yang sebegini. So sebenarnya pakailah apa pun, tutuplah macam mana, tetapi kalau kata nafsunya ke arah kanak-kanak, apa saja ditebarkan tadi, kalau Cik Kamal kata, dia akan sangkut. Tapi risiko tinggi kepada mereka yang sengaja mendedahkan, kan, sengaja. Itu yang kita tengok faktor risiko tu tadi. So bagi saya, kalau kata individu itu mempunyai nafsu ke arah kanak-kanak, yang disoriented, so kanak-kanak itu ditutup setebal mana, sebanyak mana kain pun, ada peluang sexual untuk sexual drive tu ada tetap ada kepada kanak-kanak. Imaginasi tu adalah segalanya dalam dunia mereka, dunia penjenayah tu. Dia nak rompak pun imaginasi itu penting. Jadi apa yang perlu ada, visual communication yang ada, yang perlu ada hanya bentuk tubuh dan wajah. Malahan ada yang jari, fetish pada jari apa semua. So dia tengok jari anak tu kembang-kembang semua kan. Ingatkan jari tunjuk, ibu jari dengan jari tunjuk sama saiz. Dia jenis yang suka tu. Jadi daripada situ imajinasi dia dikembangkan. Okey, dia karya tu dia buat dalam dia. Kalau saya tengok rekod lah paparan antarabangsa ke semua yang penjenayah pedofilia ni, tak ada pun muka macam kita tengok tipikal menyeramkan ke. Penjenayah sambil dia cakap dia pandang saya, muka menyeramkan ke. Hati akhir saya. Dia seperti biasa. Nampak macam nampak normal. Betul-betul memang dia ni memang nampak ni macam tak nampak mencurigakan. Loving. In fact lah dia. Nampak kan? Kalau saya lah yang ditangkap ni adalah pencabul kanak-kanak. Sebab pedofil yang sebenar, GDP dia 24 USD billion per tahun. Commodity trading, video apa semua. Sebab kita ada web yang kita nampak nyata, kemudian kita nampak deep web, dark web bawah sana tu. Segala-galanya ada misalnya. Dan kita harus bersyukur di 11 Bukit Aman tu sangat-sangat cekap dalam kerjasama mereka. Baru ni dapat tangkap 2-3 minggu lepas. Orang tu dikendaki oleh North America sebab dia sebenarnya yang ditangkap oleh di sebelah atau PDRM 3 minggu lepas tu tanpa prejudisnya itu lebih besar daripada Richard Akal. Bayangkan Richard Akal tu kita gambarkan dia sebagai raksasa. Raksasa yang ini lagi besar. Saya highlight benda ni lah. Without prejudice, yang sepanjang pengetahuan saya, dia ni
lagi besar daripada Richard Akal. Bahaya dia tu. Apa yang dia ada koleksi-koleksi itu. Ya? Jadi kalau 2 kali ganda Richard Akal macam mana? Itulah di sebelah kita yang ada, PDRM yang ada, melindungi kanak-kanak. Kemudian kerjasama yang dibuat berterusan, memastikan keselamatan kanak-kanak ni memang ada. Pasukan pelindung kanak-kanak, pasukan kebajikan kanak-kanak. Cuma satu je komponen yang tak ada. Apa dia? Kesedaran awam ini dia ada musim. Bila ada kes, baru dia timbul semula kesedaran. Dia orang ni tak ada musim. Dia pantang undur tanpa operasi je. Okey, itulah risau juga sebab ia melibatkan lingkungan. Kita berharapkan selamat di sekolah ataupun di kawasan tadika sebagainya. Jadi terasa macam mana supaya mereka yang pembangsa ni kalau ikutkan profil mereka ni jadi begitu sebab apa? Mungkin ada sejarah hitam ke ataupun apa? Kalau kita tengok faktor etiologi kenapa individu tu cenderung and end up dia opt untuk mempunyai gaya hidup macam itulah, the sexual orientation. Kalau kita tengok research yang ditunjukkan itu pun memang faktor kanak-kanak waktu dia membesar itu. Okey, waktu kurang kasih sayang, lack of attention, affection, kan? Kasih sayang sepatutnya diidamkan oleh kanak-kanak tetapi dia dinafikan hak itu. Itu membawa percentage yang besar bagi profiling pedofilia inilah. Dan of course ada trauma ataupun event yang mereka sendiri menjadi mangsa. Menjadi mangsa dan kemudian akan cenderung untuk end up dengan sebegitulah. Okey, kalau macam di asrama kan kita nampak mungkin kemerungan ke apa semua. Tapi yang paling bahaya bila anak tu jadi gembira sebab ada orang yang mungkin take care, ada orang yang prihatin dan lebih malah lagi yang menjadi bangsa ni tidak mengenal jantina. Betul. Budak-budak modal rendah. Budak-budak modal rendah. Lollipop. Lollipop ajak main game sikit kan, ajak belikan barang. Kalau besar janim ni, kita bercakap juga tentang kanak-kanak yang menjangka usia remaja juga menjadi yang bawah 15 tahun juga menjadi mangsa. Bagaimana pula impak terhadap diri mereka? Kadang-kadang ajakan itu, pujukan, rayu dan sebagainya. Nampak begitu meyakinkan. Ada pula yang suka, ada pula yang diamkan. Itu kita kena back to balik perkembangan dari segi psikologi, developmental psychology. Remaja ni fasa kalau kita ingat balikkan, Cik Kamal macam turbulence kan waktu tu roller is a very roller coaster. So kita waktu tu kita ada konflik dengan ibu bapa. Pada waktu sama sekarang ni dunia media sosial dia borderless, tanpa sempadan. So memang adalah fasa yang sangat-sangat kritikal bagi seorang remaja untuk membentuk kemenjadian ataupun jati diri. So kalau kata dia terjumpa, mungkin dia sunyi, murung macam Fitri kata tadi, kebarangkalian tu tinggi untuk dia menjejakkan kaki di side yang sebelah sanalah. Adakah kita perlu menjadi bagaimana ibu bapa ni, perlu menjadi kawan, perlu menjadi mereka yang betul-betul fahami untuk bertanya apa yang sebenarnya dialami oleh sebab anak-anak. Sebab tiba-tiba anak tu boleh jumpa sweet talker yang betul ambil berat kan, dia mungkin dia pandang saya. Sweet talker pandang saya, nakal pandang saya. Tak buat apalah. Saya agree. Begini tanpa prejudis tanpa prejudis. Kita sangat prejudis kepada penjenayah yang ada dan kita meletak segala gugusan yang ada di tangan mereka, kesalahan penjenayah mereka yang menyebabkan ini, peluang itu apa semua. Tetapi kita harus sedar bahawa raksasa ini wujud juga di rumah. Monsters are everywhere. Contoh exactly. Dia cakap, abang minta tolong ni, kita menang ni, abang pun tak tahu. Tok, ni apa? Okay. Kita nampak gajah ni depan mata tak nampak, kuman seberang laut kita nampak. Jadi sebenarnya itu yang saya kata tadi, kekurangan yang ada tu. 2 minggu lepas saya di Sarawak dalam integriti Land and Survey Sarawak pun soalan-soalan ini adalah popular. Dia kata kenapa sekarang ada macam ini pattern dia. Okey. Penjenayah evolve, kreatif. Mereka akan menggunakan apa saja props untuk meyakinkan masyarakat dan mangsa. Okey. So ada yang pakai ala-ala yang boleh dipercayai, sopan aja macam Fitri contoh, pakaian macam dia. Okey. Ada yang pakai relik agama. Okay. Ada yang pakai ketayap, pakai songkok apa semua. Because dia tahu ini adalah jalan untuk memperdaya. After all, jenayah pertama yang berlaku dalam sejarah manusia ialah perdaya apabila Nabi Adam dan Hawa diperdaya. So sekarang ini scam juga. Dia scam tetapi scamnya dalam bentuk seksual. Jadi kita harus melihat ini dengan usaha-usaha yang berterusan dilakukan. Kalau perempuan, wanita dia boleh masuk skot wajah.
Kemudian wanita dibuat ada. Kalau lelaki pun boleh juga masuk. Jadi kita sama-sama kena ke depan lah. Ya. Saya percaya yang kalau individu itu percayakan seseorang, itu yang jadi terpedaya. Jadi bagaimana untuk kita limitasikan kepercayaan anak-anak kita terhadap individu ataupun stranger? Bukan stranger sahaja, sebenarnya ahli keluarga pun boleh berpotensi menjadi si pemburu. Itu yang dirisaukan. Betul. Jadi untuk kita didik anak, percaya yang mana satu, bagaimana? Dalam konteks kita sebut tentang pedofilia, dia agenda paling utama adalah sentuhan. Itu kita kena ajar sentuhan selamat. Okey, berbalik dengan apa aspek pendidikan yang telah kita terapkan kepada anak-anak, sebagai ibu bapa kita kena ajar, kalau boleh kita educate anak itu. Okey, sentuhan mana yang boleh, sentuhan mana yang tidak boleh, body parts mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, dan siapa yang sebenarnya boleh sentuh adik ataupun anak kita. Kalau anak tu dapat acquire the first fact of dapat comprehend itu, dan insya-Allah dia akan tahu dia dah ada safeguard, kira satu pelindung tu insya-Allah dah ada. Kemudian sebab kita pun tak boleh nak sebab kita akan create bias. Kadang mungkin orang tu berpakaian yang tipikal penjenayah, tetapi mungkin dia tidak. Tetapi kalau kita tak nak create that kind of bias kan, and di peringkat kanak-kanak tu, itu tidak sihat. Sebab mereka perlukan semua basic social skills dan sebagainya. So berbalik kepada isu ini, bagi saya first thing dulu ajar sentuhan selamat. Begitu kita juga sama-sama berborak, educate. Dan kalau kata anda anak bercerita tentang kita, mama tadi kan ada orang ni dia bagi ni. So contoh ada orang komen di media sosial, sebab kita mengambil konteks di media sosial kan. Mereka macam nak didik anak-anak untuk tunjukkan apa orang komen, apa orang DM. Asyik kena marah, tapi ada orang puji melampau. Kalau dia rasa macam satu tarikan. Berbalik, kita berkomunikasi secara sihat, dua hala. Bukan saja komunikasi WhatsApp. Itu satu isu yang besar, Cik Kamal. Kadang kita ni tak bercakap dalam rumah. Semua benda kat WhatsApp. Itu semua WhatsApp. Makan pun. So, interpretation lain. Kalau kita tengah keadaan marah di office, tapi kita balik anak nak perhatian, kita terus zas. So itu kita perlu perbaiki. So kita make friends with our children, dan kita bukakan peluang untuk mereka, peluang yang selamat, dan kita bagi ruang yang selamat supaya mereka boleh bercerita, dan kita sambut baik cerita tu. Jangan tanpa prejudice. Sekali lagi, jangan kita terus menghukum. Dah, jangan dengan ni, tak. Kita dengar dan selami. Itu sebaiknya. Sebab yalah, kita pun nak upgrade kita punya kemahiran ibu bapa. Sesama penjenayah pun ada dia punya senjata. Dia pun mengkaji juga. Betul. Malah dia tengah tengok kot ni untuk kalau saya boleh tambah, ada benda yang kita tak boleh cakap dalam televisyen, ya. Jadi untuk membantu dalam mengurus masalah tadi tu, sekarang ni pada setiap Rabu dan hari Sabtu, kempen Jelajah Remaja Prihatin ini dihaskan untuk kumpulan SASA, ya. Ini inisiatif Menteri Wanita sendiri. Saya duduk majlis bagi kanak-kanak, bagi perlindungan kanak-kanak kebangsaan. Jadi setiap Rabu khas untuk golongan SASA kanak-kanak ni sendiri, sama ada tahap 1 yang sekolah rendah atau sekolah menengah. Ya, pada hari Sabtu adalah untuk komuniti. Kalau betul kita serius ni, saya seru yang di luar sana untuk tampil datang. Bila dengar aja yang ni, nampak muka Kamal Effendi, dialah tu. Ya. Saya jelajah Fitri, Sabah, Sarawak, sebab saya juga terima kasih pada MHI, ya. Sebab acap kali kita buat, kita juga ada sumbangan kepada kejayaan-kejayaan ini. Juga kepada pendawaan, ya. Tangkap aja barangkali tidak bermakna, ya. Tetapi pendawaan yang berjaya yang dibuat oleh AGC, ya, ini semua membantu kita menjadikan kawasan kita, Malaysia kita, lebih selamat untuk kanak-kanak. Baik. Selamat tu adalah satu perjuangan yang perlu dipertahankan, sebab mungkin hari ini selamat, esok belum tentu lagi, ya. Sebab akan muncul lagi, terutama kalau ada rangkaian sesama mereka yang menyerang ni, ada dark web lah, ada mungkin diskusi tertentu, terbimbang bercambah pula mereka yang akan merosakkan generasi ini. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Kamal Effendi, penganalisis jenayah kita. Jangan sering untuk datang lagi berkongsi nanti. Dr. Hilwa Abdullah Muhammad Nur, pencara Pusat Kajian Psikologi dan Kesejahteraan Manusia UKM. Terima kasih Doktor. Satu pandangan dan juga buah fikiran yang begitu bermakna sekali untuk kita semua, perkongsian pada hari ini. Dan jangan bila trend sahaja kita ada kecaknaan ini. Kita harapkan agar kesedaran ini terus diteruskan dalam kalangan keluarga kita, insya-Allah. Itu dia. Nanti akan muncul artis untuk mengkabarkan tentang kekecewaan. Ya, katanya dia betul-betul kecewa. Yoni Boy kecewa. Seketika nanti hanya di Malaysia hari ini.
kecewa, ku tak mampu berubah. Ku kecewa, ku tak mampu menjadi yang terbaik untukmu. Ku mencoba untuk dirimu, namun ku coba walau tak menjadi. Ku coba belajar lagi dan lagi. Tolong jangan tinggalkanku. Aku meminta peluang kedua. Ku berjanji takkan buat lagi namun yang ku laku berulang kali perkara yang sama. Ku kecewa, aku kecewa. Percayalah, ku tak sengaja menyakitimu. Aku tahu yang kau rasa susah, susah. Silap ku tak sengaja, ku tak sempurna, ku tak seperti apa kau jadi ada di sini. Bukan tradisi, dari tradisi kan semua cari peti kau impi. Tolong buka mata, jangan reality, jangan peniti, menikmati. Kalau dipikir kau makan diri. Tak benar ada tunai janji. Kalau aku berkecewa baru kau mengamu untuk aku kembali. Sekali lagi aku kau cari, namun sudah aku berhati. Cari ke lari, hari ke hari, dari tiga hari ku cuba walau tak menjadi. Ku cuba belajar lagi dan lagi. Tolong jangan tinggalkanku. Aku meminta peluang kedua. Ku berjanji takkan buat lagi namun yang ku laku berulang kali perkara yang sama. Ku kecewa, aku kecewa. Percayalah, ku tak sengaja menyakitimu. Aku tahu yang kau rasa susah, susah. Okey, itu dia. Kecewa. Yoni Assalamualaikum. Boy. Saya lalu sikit Okey. Apa yang susahnya? Apa yang kecewanya? Okey, itu satu lagu yang baru je dilancarkan pada 23 September. Betul. Congratulations, tahniah diucapkan. Dan Satu tahniah lagi. juga kerana beliau adalah pemenang Betul. album terbaik anugerah industri muzik. Ya, ini dia satu kejayaan lagi luar anak biasa. muda yang memeriahkan industri muzik. Congratulations. Okey. Okey, kita nak cerita tentang kecewa ni. Okey, macam mana? Katanya ini adalah cerita anda sendiri dan juga mengambil cerita orang lain yang turut mengalami situasi yang sama. Bagi Kongsikan. saya, benda ni topik yang ramai orang boleh relate. Sebab saya pun sendiri, kita orang beramai macam sembang dengan kawan-kawan pasal masalah, pasal kekecewaan. So kita orang selalu macam berstory. So daripada story tu saya macam why not kita buat sejam lagu kan. So daripada lagu tu kita semua boleh belajar macam mana nak get better, macam mana nak hadapi sama-sama, dan macam mana nak tangani semua benda ni. Itu dia. Mungkin selepas jadi seorang suami lebih matang, Yoni Boy. Dari segi muzik matang, kehidupan matang. Takutlah Macam mana? soalan. Masih orang yang sama, masih fun and masih steady. Ya, sebab masih fun and steady, itu ramai dia. melihat bakat Yoni ya. Sebab anda ni nampak begitu ekspresif mengeluarkan sesuatu dalam lagu. Betul. Jadi Ada rasanya kelainan kan? sehingga kecewa ni macam keseniman pada lagu yang dulu yang banyak luahan dan juga betul-betul jujur melahirkan rasa tu. Okey, apa yang Yoni buat untuk dapatkan mood? Bukan senang kan dapat. Katanya sangat pantas untuk lagu kali ini disiapkan beberapa jam saja. Betul. Dia bagi saya magic tu. Okey. Rasa tu dia sampai sendiri. Certain lagu kita buat memang tak jadi. Tapi dia try and error. Lagu bagi saya. And certain lagu macam lagu Kecewa ni saya rasa memang lagu magic saya. Bila saya buat macam semua benda betul. Okey. So macam tu saya rasa lagu tu macam jujur sebab saya tak perlu fikir nak tulis apa-apa. Jadi siapa yang membuat susunan muzik supaya betul-betul kena dengan emosi nyanyian? Sebenarnya saya buat dalam satu team. Sebab okey. kadang-kadang
perspektif saya pada sendiri pada lagu saya macam dia okey. Cuma bila ada tim saya dia dapat macam nak interpret. Dia dapat besarkan lagi sound tu, lagi create emotion sama-sama. Finishing dia lagi smooth lah, lagi cantik. Ni klip video ini antara setiap kali Yoni Boy adakan music video ataupun lagu, setiap kali tu juga dia mengundang pelbagai reaksi kan. Ada yang katakan ini adalah mencontohi perkara-perkara negatif dan sebagainya, tapi tetap ada kesinambungan cerita. Mungkin Yoni Boy ada penjelasan dia sendirilah terhadap setiap apa yang dilakukan. Bagi saya lah, lagu music video saya semua kalau boleh saya memang nak menceritakan sesuatu. Perlu ada konten. Bagi saya bagi ada jalan cerita kepada setiap lagu yang saya buat. Bagi realistik dia. Betul, kan realistik. Bagaimana keadaan di sebalik penceritaan itu. Wow. Tak kisah buruk ke baik, kadang-kadang kita tak boleh nak baik sangat, kadang-kadang kita tak boleh nak buruk sangat. You know? So just kita tunjukkan apa yang karya tu karya, and benda tu perlu jujur lah bagi saya. Apa ni, dari segi image masih begini ya? Masih begini. Masih fun. Kenapa awak rasa macam ada yang perubah ke? Tak ada. Masih sama. Tema dia warna rambut. Betul. Kemudian kalau tampil macam di jurang lagu pun ada keunikan kan. Yoni selesa dengan sebegitulah. Jadi diri sendiri. Okey, apa perjuangan Yoni Boy dalam industri muzik selepas ini? Sebab anda antara barisan baharu yang memperjuangkan industri muzik selepas ini. Muzik kita kena kekal relevan kan? Betul. Suntikan-suntikan apa lagi yang nak dibawakan dalam industri muzik? Saya pun sekarang ni tengah buat benda-benda baru. Saya tengah cuba mengubah sikit muzik saya. And saya cuba untuk mengikut trend sikit, you know. Cuba buat benda baru, buat album, and saya pun ada collaborate, ada macam kenal dengan orang-orang rakan artis lain. Kita sama work together because industri sekarang ni tengok banyak kolaborasi dengan yang seusia kan. Ada perancangan untuk duet dengan Otai ke macam mana? Of course. Itu siapa dalam bayangan kalau dapat dikongsi lah? Saya memang dulu lagi saya nak collab dengan Kak Rayang. Wah, InsyaAllah mana tahu kan ada satu projek yang boom bersama dengan Dayang. Okey, sekarang ni macam mana sambutan feedback diberikan oleh peminat dengan lagu terbaru? So far lagu Kecewa ni dia buat dengan dia okey dekat YouTube, semua streaming platform semua tengah okey. Semua sambutan pun agak baik, and daripada saya tengok diorang semua dapat relate lah dengan dan diorang faham cara cerita saya cuba sampaikan ni. Saya kira dah nampak ke mana Yoni Boy dalam industri, dan anda dah ada pengikut sendiri yang meminati muzik Yoni Boy kan. Keluar je apa single, mereka dah bersiap sedia untuk mendengarkan dan menerima insyaAllah. Apa kata-kata untuk mereka yang sentiasa support anda daripada zaman underground sampai ke saat ini? Bukan senang sebab anda dah beraksi di pelbagai pentas anugerah, AJL, di AIM. Macam mana? Saya just nak mengucapkan terima kasih lah kepada semua orang yang pernah support saya daripada tak ada award sampai ada award. Daripada underground sampailah ke mainstream. Terima kasih banyak. Tanpa korang saya tak adalah kat sini kan, menyampaikan lagu pagi-pagi ni. Salah satu orang kata testimoni underground yang ke mainstream bukan mustahil. Itu bukan satu yang mustahil. Penting dia kekal dengan identiti muzik. Betul. Yakin dengan apa yang diperjuangkan, jelas ya. Okey, terima kasih untuk Yoni Boy bersama kita untuk pagi ini. Terima kasih banyak. Semoga Kecewa meledak di pasaran muzik. Amin, insya-Allah. Teruskan menyokong Yoni Boy di platform mana-mana media sosial dah ada kan. Instagram dan sebagainya. Nak berlakon lepas ni tak ada? InsyaAllah, panggillah saya. Saya okey je. Watak apa yang sesuai Fitri agak-agak untuk dia? Awak idamkan watak apa? Saya nak jadi orang jahat. Joker? Joker. Okey, itu dia. Baik, kepada anda semua kita nak rehat seketika. Kembali selepas ini kita akan ada perkongsian banyak lagi hanya di Malaysia hari ini. Baik, masih lagi bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Kita nak kongsikan apa pula yang berlaku di luar negara. Seluruh banyak dunia. rangkuman yang menarik. Antaranya kemalangan belon panas di Turki dan juga Australia tarik semula pengiktirafan Baitul Maqdis sebagai ibu negara. Ada Harry betul, Potter ke yang Harry Potter? Juga kita nak kongsikan banyak lagi rangkuman berita dunia. Saksikan.
Pada 14 Oktober lalu, pelakon British Robbie Coltrane yang memegang watak sebagai Rubius Hagrid dalam siri filem Harry Potter meninggal dunia pada usia 72 tahun. Sahabatnya pelakon Belinda Wright mengesahkan Coltrane meninggal dunia ketika menerima rawatan di Hospital Forth Valley Royal di Falkirk, Scotland. Watak utama Harry Potter Daniel Radcliffe mengakui Coltrane adalah individu yang paling kelakar pernah ditemuinya. Selain Radcliffe, kehilangan Coltrane turut dirasai oleh pelakon Harry Potter lain seperti Emma Watson dan Rupert Grint. Coltrane meninggalkan balunya, Rona Gemel dan 2 anak Spencer serta Alice. Karim Benzema disahkan sebagai pemenang Ballon d'Or 2022, anugerah berprestij dunia yang mengiktiraf pemain bola sepak seluruh dunia yang berlangsung di Châtelet Theatre, Paris pada Selasa lalu. Pemenang Real Madrid itu muncul sebagai pemain Perancis kelima memenanginya. Pemain berusia 34 tahun itu menjaringkan 44 gol dalam 46 perlawanan musim lalu apabila Madrid menjuarai Liga Juara-Juara Eropah dan La Liga. Tempat kedua ialah Sadio Mane, penyerang Bayern Munich dari Senegal, dan ketiga ialah Kevin De Bruyne, penyerang Manchester City dari Belgium. Sementara itu, bintang Spanyol dan Barcelona, Alexia Putellas, menjulang trofi Ballon d'Or Feminin buat kali kedua. Manakala Manchester City diumumkan sebagai pasukan bola sepak terbaik. 2 pelancong Spanyol maut, manakala 3 lagi cedera dalam kemalangan belon udara panas di Kapadokia, Turki pada Selasa lalu. Menurut pejabat gubernur wilayah dalam satu kenyataan, belon udara panas itu dilaporkan berlepas dari Zaf Ruins, daerah Avanos dan membuat pendaratan cemas di wilayah Kilik akibat cuaca tidak menentu. Belon udara itu membawa 28 penumpang dan 2 kru. Berdasarkan siasatan awal, kemalangan berpunca daripada angin bertiup kencang secara tiba-tiba. Siasatan lanjut sedang dijalankan manakala mangsa yang cedera kini dirawat di hospital. Today, the government has reaffirmed Australia's previous and long-standing position that Jerusalem is a final status issue. Australia menarik balik pengiktirafan kerajaan terdahulu terhadap Baitul Maqdis sebagai ibu negara Israel. Kabinet Kerajaan Parti Buruh berhaluan tengah bersetuju mengiktiraf semua Tel Aviv sebagai ibu negara. Menteri Luarnya, Penny Wong berkata, status Baitul Maqdis mesti diselesaikan dalam rundingan damai antara Israel dan Palestin. Australia komite terhadap penyelesaian 2 pihak bagi konflik berterusan antara Palestin dan Israel. Susulan daripada itu, Perdana Menteri Israel, Yair Lapid, mengkritik tindakan yang dilakukan oleh pihak Australia. Walaupun sedikit terus berjuang untuk Palestin dan juga Baitul Maqdis sebagai kota suci umat Islam, dan kita perlu ada kesedaran literasi mendalam tentang konflik yang berlaku ini. Antara rangkuman berita dunia kami paparkan di MHI. Kita teruskan dengan apa yang berlaku di Malaysia pula. Utusan Malaysia menjadi pilihan halaman hadapan sekali. Kita nak kongsikan tentang kandungan dedak yang dipertikai. Katanya di sini tiada kualiti, bantut pembesaran ayam dan jejaskan kesihatan manusia. Kalau anda boleh bacakan petikan di hadapan ini, pengeluar dedak ayam di negara ini tidak dipantau, tiada akta yang mengawal pengeluarannya. Jadi sesuka hati kartel mahu letak apa sahaja ramuan dalam dedak ayam. Dan terbaru sebenarnya ada kajian dari penyelidikan mewakili sebuah persatuan penternak ayam menunjukkan kadar toksik dalam dedak itu yang lama-kelamaan menyebabkan kanser kepada orang yang makan ayam. Okey, baik. Sikit paparan di Metro dapat saya kongsikan. Ini tajuk lagu Andai Aku Sudah Tiada, derma organ untuk nyawa orang lain. Dan memang Mufti sendiri keluarkan fatwa supaya kita faham ini dibolehkan, tapi mesti ada yang sanksi. Jadi dapatkan maklumat yang lanjut, dan ini perjuangan yang penting ya. Ibarat lilin membakar diri, pengorbanan derma organ ketika masih hidup atau sudah tiada dianggap penyambung hayat insan lain meneruskan kehidupan. Baik, paparan di Metro. Berita harian apa lagi kalau bukan pencalonan 21 daripada 22 calon BN Selangor muka baharu. Ini dia wajah-wajah baharu yang dikabarkan. Pengerusi BN Selangor Tan Sri Nur Omar mengesahkan senarai nama calon sudah dikemukakan kepada top 5 UMNO serta BN Rabu lalu, dan hanya beliau satu-satunya muka lama yang dikekalkan. Okey, itu dia. Okey, juga terpandang satu status Anim Zati tentang bajet 2023 is the real deal.
tak ada sebarang persoalan untuk memastikan ia meneruskan fiskal negara. Apapun kita harapkan sebab hari ini panas ni, tengah hari ni semoga berbincang biar selesai dulu saya kira. Ya, betul. Tarikh Satu mengundi persatu. semuanya. Satu persatu kita. Tetapi kalau di tarian pun diberikan ada Musa Hitam menyebut 3 calon terbaik Perdana Menteri dalam persaingan yang ibu sekali pilihan raya pada tahun ini. Wajah-wajahnya, 3 wajah yang dikatakan menjadi pilihan untuk menjadi Perdana Menteri oleh Datuk Seri Musa Anwar Hitam. Ibrahim, Datuk Seri Sabri Yaakob dan juga Tan Sri Muhyiddin Yassin. Baik. Kita nak kongsikan juga kepada mereka yang meminati Akasia yang saya tunggu sekali lagi Cinta Kembali. Apakah kesudahan kisah Hayat dan Aira? Saksikan episod akhir sekali lagi Cinta Kembali malam ini di slot Akasia jam 7 malam pastinya di TV3. Jangan. Awak kena percayakan saya. Okey, dah sampai ke penghujung. Kita Kejap berbincang je masanya kan. banyak perkara untuk hari ini. Okey, soal wang esok kita nak kongsikan tentang tabungan hari tua. Ya. Penting ni terdapat macam Betul selesa kan, tapi sebenarnya macam-macam ketirisan boleh berlaku, macam-macam dugaan lautan bergelombang boleh menerpa. ya, dengan keadaan ekonomi sekarang ni betul Paling ke kurang kena ada berapa? 1 juta. 1 juta lah kalau nak hidup Sekarang. senang. Kalau sekarang 10 Kalau tahun nanti, akan depan. itu dia. Okey, esok kita akan bincangkan dalam soal wang. Teruskan menyokong kami hanya di Malaysia hari ini. Jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Assalamualaikum.